Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir pengurusi Masjid Putra Haiz yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama jamaah solat subuh dengan harapan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat uzma baginda lah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, sekarang kita masuk pada muka surat 26 tentang faslun fis sam'iyat, iaitu fasal yang menerangkan tentang sam'iyat. Sam'iyat ni apa? Jadi di dalam akidah ini secara asasnya, walaupun mungkin boleh lebih, tapi secara asasnya dia terbagi kepada tiga. Pertama ilahiyat, yang kedua nabawiyat atau nubuwat, yang kedua, yang ketiga adalah sam'iyat. Kalau perincian yang agak panjang sikit dia panggil dengan tabi'iyat, tabi'iyat, baru ilahiyat, nabawiyat, sam'iyat. Kalau ada tambah lagi, dia tambah belakang nama dia al-imamah. Itu berarti itu bab-bab dalam akidah. Tapi kitab ini dia hanya tiga. Dia letak tiga, iaitu ilahiyat, nabawiyat dan sam'iyat. Imamah dan sebagainya dia selingkan di belakang tentang sam'iyat. Tentang tabi'iyat dimasukkan dalam bab muqaddimah tanpa menyebut secara terperinci. Itu hanya kaedah dalam pengajaran atau dipanggil dengan tabwib, iaitu menjadikan chapterization lah, kita panggil bahasa Inggeris, chapterization bagi pengajian ilmu akidah. Jadi di dalam sam'iyat ini, dia kenapa dia dipanggil sam'iyat? Kerana dia dari perkataan sami'a yasma'un sam'an. Sami'a itu telah dengar, sam'un itu maksud dia dengar, sifat sama' kan, sam'un. Sifat sama' ni berarti dengar. Tapi ini bukan bahas sifat Allah SWT, bukan bahas sifat sama Allah SWT, bukan. Tapi ini justru membahas tentang perkara yang sampai kepada kita melalui jalur periwayatan. Periwayatan itu berarti kita dengar lah, yang mana wajib untuk kita beriman dengannya. Jadi bab sam'iyat ini bukan bab rasionalisasi, to rationalize something, tak. Ini bukan bab untuk kita guna akal menimbang antara masuk akal atau tak masuk akal, boleh digambarkan atau tidak boleh digambarkan, boleh dirasionalkan atau tidak, bukan. Dia adalah bab apabila sampai kepada kita beriman. Ada bahagian darinya kalau tidak beriman kufur. Ada bahagian daripada kalau tidak beriman dengannya terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ada bahagian darinya kalau tidak beriman ada perbahasan di kalangan ulama. Ini itu sam'iyat. Berbeza dengan ilahiyat, ketuhanan, kerana kita membahas tentang Allah tu wujud, Allah tu sifat Allah macam mana. Maka dalam hal ini ulama menggabungkan antara dalil akli dan nakli. So dia perlu kepada rasionalisasi. Contoh dia kewujudan Allah. Kalau pakai ayat Quran sahaja, orang yang bukan Islam macam mana dia nak beriman? Cakap dengan Buddhis, Islam wujud dengan cara macam ni, apa maksud dia, sifat dia macam ni. Dia tak percaya dengan kita.
Kita bawa Al-Quran, lagi dia tak percaya. Dia kata Quran kau pun aku tak percaya. So kita tak boleh nak convincekan dia. Tapi cuba dengan etis kita guna rasionalisasi kita. Ni mereka mungkin sampai kepada iman kerana sebahagian di kalangan orang etis yang bukan agnostik tapi benar-benar menggunakan rasional sebagai kebenaran. Apabila dibuktikan secara rasional bahawa Allah itu wujud, maka dia akan menerima Allah itu wujud kerana muqaddimah dia. Muqaddimah tu kita panggil dia punya premis dia sama. The premises, kita ada mutual premises, premises yang sama. Maka ketika itu dia akan beriman. Dan apabila seorang itu sudah ada iman, dia dah percaya dengan Allah SWT, dia percaya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, berarti dia percaya adanya Tuhan dan Allah itu Tuhan mengutus, iaitu para anbiya, salah seorangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang diutus. Dia dah iman, dia percaya, dia membenarkan dalam hati bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi pesuruh Allah. Berarti yang namanya Nabi, tugas dia apa? Membawa mesej daripada Allah SWT kepada makhluk yang tak dapat sampai kepada Allah ini. Jadi mesej tersebut berupa apa? Itu dipanggil wahyu. Wahyu daripada Quran dan Sunnah sebagai sumber syarak. Ini wajib diimani. Kewajipan solat 5 waktu, itu wajib diimani. Kewujudan Allah, sifat Allah. Selain daripada itu, segala apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui jalur periwayatan, yang mana dia adalah bab samaian. Rasional tak rasional itu tolak tepi. Ini adalah membahas tentang kita dah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Baginda SAW menyampaikan kepada kita, wajib kita imani. Wajib kita imani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa yajibu tasdiquhum fima akhbaru bihi min wujudil jinni. Dan wajib membenarkan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wajib kita benarkan, kita beriman dengannya. Fima akhbaru, pada apa yang telah mereka khabarkan. Mereka dah khabarkan kepada kita, wajib kita imani. Membenarkan. Akhbaru bihi min wujudil jinni, seperti kewujudan jin. Jin ni macam mana? Jadi manusia, bukan manusia, anak-anak kita pada hari ini ada yang tak percaya jin. Bagi dia orang jin ni Disney. Tengok Aladdin, itu jin. Berarti apa? Kartun. Bila dah besar tak percayalah kartun. Benda kartun ni tak betul. Kita kena bagi tahu dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah kepada Allah SWT, atau mereka mengenal Allah SWT. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Daripada jin perempuan, minal jinnati. Jadi kalau orang tak percaya jin tu, baca Qul a'udzu birabbin nas tu pun dah kena percaya dah. Berarti jin ni wujud. Siapa yang tak beriman bahawa jin itu wujud, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Dia mendustakan Al-Quran, berarti dia ini mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jatuh kufur. Na'udzubillah min zalik. Sebab dia jelas, crystal clear, di dalam Al-Quran adanya makhluk dipanggil dengan jin dalam banyak ayat.
Siapakah jin? Dia adalah makhluk Allah SWT. Apa yang diciptakan daripada api yang marik. Marik itu yang berpercikan. Berpercikan. Diciptakan oleh Allah SWT dari api. Ini bezanya malaikat dengan jin. Malaikat daripada nur, cahaya. Malaikat daripada nur. Jin daripada api yang marik, berpercikan. Manusia daripada tanah. Tadi Allah SWT, Allah jadikan macam tu. Ustaz, apa bezanya syaitan dengan jin dan iblis? Ni ada yang kata iblis, khilaf ulama. Ini bab ni terjadi khilaf. Tak apa, masa dia tak apa, kerana sumber nas menjelaskan perkara itu tidak ada yang pasti, tapi sesuai ijtihad ulama. Syaitan dan iblis terbuat daripada nar. Kita tahu iblis dibuat daripada nar, api, kan? Atas dasar ini ulama ada yang menyatakan bahawa iblis itu bahagian daripada jin. Dia adalah golongan daripada jin, kerana jin juga diciptakan daripada api yang berpercikan. Beza dia, kerana itu ada marik, yang ini tak ada marik. Ada yang bezakan. Jin iblis itu beza, jin itu beza. Lalu syaitan ni macam mana? Ada yang berpendapat bahawa syaitan ini adalah jin yang jahat. Itu syaitan itu. Kira macam tu. Jin yang baik belum tentu syaitan. Maksud jin yang baik ni boleh jadi Islam pula. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata ini dua makhluk yang berbeza. Tak ada masalah, itu benda khilaf kerana sumber dia itu masih bukan debatable, tapi ada perbincangan, ada tafsiran yang berbeza. Kerana dia tidak memiliki dalalah yang jelas, yang pasti. Ini dia tuan-tuan. So wajibu tasdiquhum fima akhbaru bihi min wujudil jinni. Wajib untuk beriman dengan wujudnya jin. Wa annahum mukallafuna muthabuna wa mu'aqabun. Dan sesungguhnya mereka, iaitu jin, itu mukallaf. Jadi jin ni mukallaf. Mukallaf ni maksudnya macam mana Ustaz? Macam kita lah. Kita ni manusia mukallaf. Ada kewajipan, ada larangan dan lain-lain, kan tuan-tuan. Ini mukallafuna. Mereka ni mukallaf. Wajib mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana solat dia Ustaz? Dia wajib solat dia. Itu urusan antara Rasulullah SAW dengan mereka. Bagaimana cara ibadah mereka, kita tak dapat nak kabarkan. Jadi baginda SAW sudah mengajar kepada mereka syariat mereka seperti apa. Tuntutan ini jelas daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Sebab itu Al-Imam Abdul Qasim Al-Fasi berkata, waqad sarraha Asy-Syaikh Abdul Jalil Al-Qasari, salah seorang ulama Maghribi bernama Syekh Abdul Jalil Al-Qasari, mensarahkan atau menjelaskan secara jelas fi Syu'abil Iman, dalam kitab berjudul Syu'abil Iman, bi anna man la yaqulu bi wujudihim kafirun, bahawa sesungguhnya orang yang iaitu tidak berkata, tidak berpendapat bahawa jin itu wujud, maka dia jatuh dalam kekufuran. Li'annahu mimma warada bihi al-Quran. Kerana apa? Kerana kewujudan jin itu memang sampai kepada kita melalui jalur Al-Quran. Ini. Jadi bahaya pada orang-orang yang anak-anak kita, cucu kita yang terlalu banyak tengok Disney, Hollywood dan lain-lain. Kadang-kadang dia tak percaya dengan jin yang dikabarkan ini. Wa annahum mukallafuna muthabuna, mereka ini mukallaf yang diberi pahala, wa mu'aqabuna, dan diberi siksaan kalau melanggar, iaitu tidak beriman
atau tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa min wujudil malaikati, dan termasuk wajib untuk kita beriman dengan kewujudan malaikat, angels, malaikat. Wa annahum, dan sesungguhnya malaikat, siapakah malaikat? Ibadun, pertama dia hamba Allah. Berbeza dengan golongan Greek Yunani, mereka beriman bahawa malaikat ini dewa, Tuhan, dipanggil gods. Clash of the Titans, kan? Contoh dia dan lain-lain. Ini semua adalah filem-filem yang mengajarkan kesyirikan. Tak betul. So tak boleh tengok, Ustaz. Kalau tengok yang faham, yang boleh membezakan, tak ada masalah. Tapi kalau anak kita yang tak boleh bezakan, bahaya lah. Jangan sampai dia besar dia percaya Zeus, Athena dan lain-lain, Olympus lah. Jangan. Dia ibadun, hamba Allah, mukramuna, yang Allah muliakan. Jadi mereka ni dimuliakan oleh Allah SWT. Allah takdirkan bahawa malaikat itu dimuliakan. Ibadun mukramun, la yajuzu fi haqqihimul ma'siyah. Tidak harus bagi hak mereka itu berlaku maksiat, li'ismatihim, kerana kemaksuman mereka. Jadi kisah Harut dan Marut, kisah Harut dan Marut yang dikhabarkan kepada kita atau diceritakan bahawa Harut Marut ni asal dia malaikat. Lepas tu dia protes dengan Allah kerana iaitu manusia yang diberi amanah ini tidak jaga amanah. Dimuliakan oleh Allah ni tidak menjaga amanah. Bagi kami je ni yang malaikat yang taat, bagaimana kami itu akan laksanakan perintah Allah? Maka Allah SWT meletakkan syahwat padanya, turunkan dia di bumi untuk menjadi seperti manusia. Dan ternyata tidak lama dengan syahwat itu menyebabkan dia melakukan dosa, dan akhirnya dihukum oleh Allah SWT. Kononnya dia itu digantung di satu telaga, dan nanti dialah yang mengajarkan sihir kepada manusia dan lain-lain. Jawapan dia, ulama membahas ini adalah termasuk berita Israiliyat. Berita Israiliyat ini berarti tidak boleh jadi tidak benar. Maksud Israiliyat tu apa? Jadi dia adalah cerita yang diceritakan oleh Bani Israel atau agama-agama datang sebelum Islam. Cerita tersebut mungkin boleh betul, boleh salah. Kalau bercanggah dengan akidah, kita tolak. Kalau sesuai dengan akidah, boleh diterima. Jadi, tapi dengan beberapa parameter, of course. Maka dalam kes ini jelas ditolak, kerana dia kata malaikat itu membangkang Allah pada awalnya. Kan dia mempersoal kepada Allah SWT. Padahal malaikat ni maksum, taat Allah SWT. Dalam satu riwayat, malaikat ni kalau diperintahkan oleh Allah SWT, kau buat macam ni, kau cuba tanya dia macam ni, bukan, dia pergi kepada makhluk. Dalam kitab Ayyuhal Wala Imam Ghazali tersebut, dia pergi kepada makhluk, cuba menggoda makhluk kerana perintah Allah untuk menguji makhluk tersebut, dan ternyata makhluk tersebut mentaati Allah SWT. Apabila dikembali, lalu ditanya, iaitu Allah, engkau lebih tahu daripada ku, kerana Allah SWT Maha mengetahui. Menunjukkan mereka taat, mereka tidak akan mempersoal Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Harut Marut tadi. Kalau betul, maka ulama kata tak mungkinlah malaikat, kerana malaikat maksum, mereka tidak akan membangkang, mempersoal Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Berarti cerita itu tak betul, kerana dia menceritakan bahawa malaikat itu menderhaka kepada Allah. Tidak, malaikat tidak menderhaka kepada Allah sama sekali, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Begitu juga
maaf, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia maksum. Para anbiya war rusul ni maksum. Bila maksum ini berarti dia terjaga daripada berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa, tidak menderhaka sama sekali. Dan kita dilarang untuk merendah-rendahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Imam Qadhi Iyad, orang yang menghina baginda sallallahu alaihi wasallam ini boleh menyebabkan jatuh kekufuran. Lebih-lebih lagi menganggap bahawa dia manusia yang tidak ada keistimewaan sama sekali. Dia seolah-olah tidak ada derajat di sisi Allah SWT, sama seperti manusia lain. Bezanya dia diberi wahyu, itu sahaja. Yang lain manusia, baginda SAW ini hanya sekadar manusia sahaja. Ini bahaya, hati-hati tuan-tuan dan puan. Memang baginda SAW adalah basyarun, tapi dia yuha itu diberi wahyu. Dan dalam pemberian wahyu ini ada keistimewaan yang Allah berikan. Kalau tidak, tak adalah irhas. Tak ada perbahasan irhas dalam akidah. Kalau tidaklah, irhas itu apa? Tanda-tanda kenabian, perkara yang mencari-cari adat yang berlaku kepada anak kecil atau berlaku kepada seseorang yang belum menjadi nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada beberapa itu irhas. Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi atau rasul, ada beberapa irhas. Banyak, bukan sedikit. Diriwayatkan, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ini dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Dan dia maksum. Jadi jangan salah faham tentang maksum ini. Laisu bidzukurin wala inathin. Dan para malaikat ini tidak laki, tidak perempuan. Tidak lelaki, tidak perempuan. Dalam erti apa? Dia tidak berjentina. Kerana apa? Kerana golongan apa nama dia, Yunani, Greek, mereka percaya gods ini ada jentina, ada laki, ada perempuan. Yang laki ni kalau dia turun di bumi ni, Zeus contoh dia, dia meniduri seorang perempuan. Perempuan tu hamil, akhirnya melahirkan. Jadi anak dia separuh god, separuh human. Ada yang kata begitu. Bukan kata begitu, itu agama golongan Greek zaman dulu. Dan itu jelas-jelas batil, sesat, lagi kufur. Kerana malaikat di sisi Islam tidak berjentina, tidak ada laki dan tidak ada perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ngantuk. Dan Allah jadikan macam tu lah. Kenapa tak boleh? Kita macam mana? Kita iman cukup. Beriman wujudnya jin dia macam tu, selesai. Tak payah nak logik, tak logik. Ustaz, kalau malaikat ni banyak besar, yang dicerita-ceritakan tu dengan bersayap, takkanlah tak nampak. Malaikat ni ada kat kiri kanan kita. Raqib dan Atid ada di kiri kanan kita. Dia mencatat amal kita. Nampak ke kapak ke? Tak nampak. Kepak dia tak nampak. Besar tak nampak. Itu benda ghaib. Ini laisu bidzukurin wala inasin. Tugas kita wajib beriman. Itu saja. Lalu disebut wa min ba'sil khalqi ba'dal mauti bi ajsadihim. Termasuk kita beriman dengan hari akhirat, iaitu bahagian daripadanya adalah diutusnya atau dibangkitkannya makhluk setelah mati jasad mereka. Jadi maksud dia apa? Di akhirat kelak kita semua ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ni mati dah ni. Beribu triliun, bertriliun manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah di hari kiamat nanti. Ni kan, berbilion-bilion ini.
Allah SWT akan bangkitkan dia balik. Resurrection, bangkitkan dia balik. Bangkitkan dia balik dengan jasad-jasad mereka allati kanu biha, seperti sedia kala. Jasad dia dulu macam mana, macam itulah akan dibangkitkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kerana apa? Golongan falsafah Yunani juga tidak terima. Bagi dia tak masuk akal. Benda yang dah hancur, dah sirna, macam mana boleh judi balik? Tak boleh bagi menurut mereka. Yang boleh Allah ciptakan jasad baru, masukkan negeri itu. Jawapan dia, Allah SWT idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia nak buat, dia buatlah. Dia nak bangkitkan balik manusia seperti sedia kala di bumi ini. Tak susah bagi dia, tak sulit bagi dia, mudah. Kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala merantasi segala akal yang boleh kita gambarkan. Allati kanu biha fid dunya, ketika di dunia. Lil hisabi, tujuan dia agar untuk dihisab, diperhitungkan, dibawa dalam perhitungan. Dinilai mana yang baik, mana yang buruk. Wathawabi, dan diberi pahala. Wal iqabi, dan siksaan. Jadi tengok macam mana orang tersebut akan disoal, akan dimuhasabah, akan dicek setiap satunya. Lalu disebut oleh muallif wakal jannati wan nari, begitu juga wajib untuk kita beriman dengan syurga dan neraka. Maksud dia Allah SWT menciptakan syurga dan neraka, dan Allah takdirkan syurga dan neraka ini abadi. Sebab itu orang yang bukan Islam, tiada iman baginya, apabila dia mati, nanti dia akan masuk dalam api neraka selama-lamanya. Dia tidak akan keluar sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wathawabi wa annahuma, syurga dan neraka, makhlukatani, dua-duanya makhluk. Makhlukatani, dua-duanya makhluk, maujudatani, dua-duanya wujud, al-an, sekarang, daimatan, dan selama-lamanya. Jadi Allah takdirkan dia untuk selama-lamanya. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Itu yang tidak terputus-putus dan tidak pula terlarang. Wa kasu'ali, dan begitu juga wajib untuk kita beriman, yaitu dengan soal. Apa itu soal? Yaitu pertanyaan daripada dua malaikat. Jadi ada malaikat nanti akan datang dan tanya fil qabri, di dalam kubur, likulli man yajri alaihi ahkamul Islam walau munafiqan, bagi setiap orang yang berlaku padanya hukum hakam Islam walaupun orang itu munafik. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, ahkamul Islam walau munafiqan. Jadi mereka akan ditanya tentang apa? Kita dah tahu, iaitu man ilahuka, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, kan? Aina kiblatuka, di manakah kiblatmu, dan lain-lain tanyaan tersebut. Kita semua insya-Allah semua dah tahu. Wajib kita beriman. Su'alil malaikat, dua malaikat tadi akan bertanya. Dan siapa sahaja yang akan ditanya? Menurut satu riwayat, semua orang, Muslim atau tidak Muslim. Menurut pendapat ulama yang lain bahawa iaitu hanya orang yang berlaku padanya hukum hakam Islam walaupun dia itu munafik. Jadi waqtulifa fi mudhhiril kufri, terjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama bagi orang yang zahirnya atau menzahirkan bahawa dia itu kufur. Waqtulifa fi mudhhiril kufri,
Ini terjadi perbezaan pendapat tentang kekafiran mereka. Orang yang menjelaskan kekafirannya, maksud dia kalau ada yang bukan Islam, yang jelas-jelas bukan Islam, mati mungkin tidak akan ditanya malaikat, tapi terus disiksa. Nampak? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut di sini wal malakani, dan dua malaikat. Siapa yang disebut dengan dua malaikat yang Ustaz sebut tadi? Munkar wa nakirun, iaitu munkar dan nakir. Ini nama malaikat tersebut, munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Lalu wakila yas'alul mu'mina mubashirun wa bashirun, dan dikatakan dua malaikat yang bertanya kepada orang mukmin tidak dipanggil munkar nakir, tapi dipanggil dengan mubashirun wa bashirun, yang memberikan atau menghantarkan berita gembira. Bashir, mubashirun wa bashirun, dan yang memberi, yaitu memberi khabar. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa karu'yatil mu'minina, begitu juga wajib untuk kita beriman seperti bolehnya, harusnya orang mukmin melihat Rabbahum, Tuhan mereka. Wajib kita beriman sebab yaitu orang mukmin harus untuk melihat Tuhan mereka di akhirat kelak lah, bukan di dunia ni. Di dunia ni menurut riwayat hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Lailatul Isra wal Mi'raj. Ini. Itu pun terjadi khilaf. Aisyah kata tak nampak. Lalu disebut di sini karu'yatil mu'minin, tapi di akhirat kelak melihat Allah dengan kepala mata adalah salah satu nikmat yang paling agung. Cara melihat apa? Ru'yatil mu'minin bila takyifin, dengan tanpa ada takyif, tanpa ada bagaimana boleh nak lihat ada ni ke tak boleh. Macam mana nak rationalize? Tak payah rationalize, kita beriman saja. Itu maksudnya. Wal haudi, dan telaga, beriman dengan telaga. Wasirati, dan juga sirat, titian sirat. Ni titian sirat. Dalam ayat jelas, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fih. Ini. Wa wazni a'malil mizan, begitu juga azma, ini amal dengan mizan, yaitu apa? Amal-amal ini akan diwazan, akan ditimbangkan dengan mizan, dengan timbangan cacing. Ashabi shimal sini. Saya kiri sini, tuan-tuan kiri sini. Ashabi shimal atau ashabil yamin. Yang akan menerima dengan tangan kiri atau menerima dengan tangan kanan. Wa waznil a'mal wa akhdhi suhufil a'mal. Jadi lembaran-lembaran amal ini akan diambil fi ta'ifatin minal mu'minin, pada segolongan orang mukmin, bidukhulin nari, dengan masuknya api, wa adami khududil mu'minin, dan tidak adanya kekalnya orang mukmin fin nari, di dalam api neraka. Ini termasuk daripada yang diwajib diimankan. Wa akhdhi suhufil amal wa syafa'atir rasul dulu. Wa syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa syafaat. Walahu syafa'atun, dia ada banyak syafaat. Jadi syafaat ini bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga para mukmin. Yaitu syafa'atir Rasul SAW adalah faslul qada. Faslul qada ni apa? Yaitu memutuskan ketentuan takdir. Yang patutnya orang ni masuk neraka, Allah tentukan dia masuk neraka, baginda SAW dengan syafaatnya boleh faslul qada. Ini adalah syafaat uzma yang paling agung. Orang yang masuk neraka diampunkan, dikeluarkan dan masuk syurga. Orang yang patutnya akan dihisab,
terus masuk syurga bighairi hisab. Kenikmatan yang paling agung. Ini syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa syafaati sa'irir rusuli, syafaat sekalian para rasul. Seperti apa? Kisah hadis Nabi Adam alaihissalam didatangi, diminta syafaat, turun sampailah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muqarrabin, dan juga orang-orang yang muqarrabin, ahli ibadah, para aulianya juga boleh. Kenapa tak boleh? Wasairil mu'minin, dan sekalian orang mukmin. Jadi sebab itu Imam Ghazali ajarkan kepada kita kena memperbanyakkan ikhwan, kawan. Aktsiru minal ikhwan, kalian memperbanyakkan kawan. Siapa tahu salah satu daripada kawan ini yang memberi syafaat. Ini kita tak tahu, tuan-tuan. Siapa tahu, kita tak tahu. Sairil mukminin. Jadi jangan tak boleh, hanya Rasul je yang boleh. Semua ini tidak dapat memberi syafaat illa liman azinalah, kecuali bagi orang yang Allah SWT mengizinkan dia. Wa nufuzil wa'idi, dan Allah SWT kita juga wajib beriman bahawa ancaman yang datang daripada Allah akan dilaksanakan, akan terlaksanakan fi ta'ifati minal mu'minin, pada bahagian daripada golongan orang mukmin, bidukhulin nari, dengan masuk neraka. Jadi ada golongan orang mukmin yang akan masuk neraka, iaitu kerana Allah dah janji dah ada yang akan menjadi penghuni neraka. Wa adami khuludil mu'minina finnar, dan orang mukmin ini tidak akan kekal di dalam api neraka. Jadi orang mukmin kalau ada yang masuk neraka pun, mereka walau mithqala dzarratin minal iman, walau seberat zarrah iman dia sekalipun, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita sampai pada sini, iaitu membahas tentang sam'iyat. Pada bulan hadapan atau pada sesi yang akan datang akan dijelaskan tentang kematian itu hakikatnya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada pengajian pada pagi hari ini tentang sam'iyat adalah perkara-perkara yang wajib kita imani tanpa membahas rasional atau tidak rasional. Ini adalah yang dipanggil dengan perkara sam'iyat. Yang mana ia bahagian daripada akidah kita, dengan harapan insya-Allah segala ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita termasuk hamba Allah SWT yang istiqamah, iaitu insya-Allah dengan harapan ilmunya adalah ilmu penuh barakah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.